اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 4, baris yang ke-8 daripada atas. Surat 4, baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yaitu ihsan, dan yaitu ihsan, beribadah kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah padahal seolah-olah kita melihat akan dia, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada patut bahawa berpaling kita kepada yang lainnya, yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpaling dengan zahirnya, dengan batin dan zahir, padahal mengetahui kita bahawasanya Allah Ta'ala itu melihatkan kita. Maka malu kita pada ketika itu, ketika bahawa Allah melihat kita, bahawa lalai kita di dalam ibadahnya. Dan iaitu ihsan, beribadah kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca minggu lepas ni, beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ihsan. Ihsan ni asal makna berbuat baik, atau makna ihsan, buat baik, berbuat baik, berbuat elok tu ihsan. Ahsana yuhsinu ihsan. Mana apa? Buat baik. Itu terjemahan daripada Arab kepada Melayu. Ihsan dengan makna berbuat baik. Kemudian apa makna berbuat baik? Dengan bahawa ikhlas oleh seseorang pada segala ta'ahnya. Ikhlas seseorang pada segala ta'ahnya, pada segala ketaatan dianya, ikhlas semata-mata kerana Allah. Itu dia buat baik. Baik ni maknanya zahirnya ta'ah, hati pun ta'ah. Itu baik sungguh. Itu panggil orang buat baik sungguh. Kalaulah zahir sahaja buat baik tapi hatinya tidak ikhlas, tu pura-pura buat baik. Macam ginilah kita sesama kita kan. Ada yang memang kita buat baik betul benar. Itu buat baik sungguh. Memang kita buat baik sungguh. Ada yang mana kita bukan buat baik kita tu ada tujuan kita. Kita nak buat nanya dia, kemudian nak tipu dia, kemudian tu bukan panggil buat baik. Tu pura-pura je tu buat baik. Sebab dia ada tujuan lain. Dia perapat, sera molek dah, percaya dah, siap jadi mangsa dia lah. Tu dia panggil buat baik? Tidak. Tapi mungkinlah mula-mula kita kata dia buat baik. Bila nyata kemudian dia punya tipu daya dia, lama ni kita ingat dia buat baik, sungguh-sungguh kena-kena dia menipu. Tengok mana apa tu. Kita pun tak anggap buat baik seumpama tu.
Kalau hanya kok luar je comel, hatinya tidak, mula-mula kita katalah dia buat baik. Bila nyata kemudian, ingat ke dia buat baik sungguh, kita kena dia tipu. Mana apa, buat baik tu tipu sebenarnya. Itu berpura-pura. Jadi kalau kita buat baik dengan betul benar. Zahir pun baik, hati pun baik. Ni perkataan buat baik ni. Kita nak cerita depan ni, kita dengan Tuhan. Ni kita nak cerita buat baik. Kalau kita taat pun taat sungguh. Turut perintah sungguh. Bukan kerana ada tujuan lain. Tapi kalau kita dengan Tuhan, betul benar ni. Ikhlas kerana Allah. Tidak kerana lain. Tu baru ihsan sungguh, buat baik sungguh. Dengan orang kita bolehlah berpura-pura. Kadang-kadang dengan orang pun kalau berpura-pura, nanti kemudian terbongkar juga, terselah juga kepura-puraan kita tu. Mula-mula je. Ni kita buat dengan Tuhan. Bayangkanlah. Tuhan ni khabirum bima ta'mal, khabirum bima yasnaun. Khabir yang mengetahui batin sebagaimana mengetahui zahir. Tuhan mengetahui batin. Dia khabir ni mengetahui yang batin seperti mengetahui yang zahir. Ni Tuhan. Kita tak tahu hak batin, hak zahir. Kita tahu hak zahir pun kita kadang-kadang dia buat zahir tu tipu dah pun kita tak perasan. Bukan hak batin ni kita dah tahu. Hak zahir tu, hak zahir pun kita tak perasan ni. Allah Ta'ala mengetahui hak batin sebagaimana Allah Ta'ala mengetahui hak zahir. Allah Ta'ala mengetahui segala-gala. Tiba-tiba kita ta'ah zahirnya, tapi batin kita tidak ikhlas. Ini orang panggil orang yang bersifat dengan sifat nifak. Munafik amali lah. Munafik amali. Adapun hak kafir, yang mana neraka lapis paling bawah sekali tu, innal munafiqina fid dalkil asfali minan nar. Tu kita biasa dengar ayat ni. Munafik ni neraka lapis paling bawah sekali. Fid dalkil fil asfali minan nar. Kalau kita cakap Terengganu juga, patak neraka. Cakap Terengganu lah, jangan cakap luar. Cakap luar patak, dia faham dia lain. Kita patak ni ceruk bawah tu lah. Tak patak dah. Oi, panggil patak. Patak kuali dah orang kita dah. Tapi kalau kok luar, patak ni dia pergi benda lain dia. Kerana apa, neraka lapis paling bawah sekali. Itu orang kafir. Dan munafik mana tu? Itu munafik i'tiqadi. Dia kufur. Dia menzahirkan Islam. Pura-pura tu. Dia menzahirkan Islam, tetapi dia menyembunyikan kekufuran. Itu kafir tu. Islam pada hukum dunia, kafir pada hukum akhirat. Islam pada zahir, kafir pada batin. Ni si Allah Ta'ala dia kafir. Tu hak munafik i'tiqadi. Adapun buat ibadah zahirnya ta'ah, tapi hatinya tidak ta'ah, derhaka dengan riak, itu dia panggil nifak amali. Mana apa ni? Perbuatan orang pura-pura. Mana? Zahir ta'ah, tapi hati riak. Panggil apa ni? Kok luar je buat baik, kok luar je buat ta'ah, tapi kok dalam riak tu dosa besar. Riak tu dosa besar, bukan dosa kecil. Riak tu dosa besar. Tiba-tiba kita bersifat dengan sifat riak, kita derhaka pada Allah. Hak zahirnya kita ni orang taat. Tu dia panggil apa tu? Berpura-pura. Dia panggil apa? Berpura-pura lah. Orang riak ni, Nabi kata innallaha harramal jannata ala kulli mura'in. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan syurga
atas tiap-tiap orang yang riak. Mengharamkan syurga ni, dialah hak riak, hak paling besar munafik tu lah. Itu memang haram syurga sungguh tu. Dia hadis tu dia kena banyaklah, dia kena orang yang molek. Innallaha harramal jannata ala kulli mura'in. Allah Ta'ala mengharamkan syurga ke atas orang riak. Ni kena gila pula. Riak mana ni? Riak yang paling besar munafik. Itu riak yang paling besar. Itu haram syurga selama-lamanya. Orang apa tu? Riak dalam bab pegangan, menyembunyikan kekufuran, menzahirkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Kemudian hak riak pada amal wajib besar daripada riak pada amal sunat. Dia banyak berlaku riak pada amal sunat. Pada amal wajib, sembahyang 5 waktu, ada riak? Tak ada lah. Puasa Ramadan, ada riak? Tak ada. Pergi Mekah kali yang pertama, hak menjadi kewajipan kepada kita, ada riak? Tak ada tu. Hak tu wajib. Tak ada kerana lain, kerana menunaikan wajib. Hak jadi mudah timbul riak, hak amal-amal sunat. Hak amal yang mana tak buat tu tak dosa. Amal wajib tak ada arah dah kitanya. Tak semayang, tak puasa hak wajib, lagi mana dah kitanya. Tapi terkadang hak wajib pun dia riak juga. Tu berat tu. Hak riak paling besar tadi munafik. Tu Allah mengharamkan syurga selama-lamanya. Adapun riak hak lain, selagi mati dalam iman, Allah Ta'ala mengharamkan syurga bersama dengan puak-puak hak mula-mula masuk syurga. Ma'as-sabikin, beserta dengan orang yang mula-mula masuk syurga tanpa kena bakar dalam neraka jahanam pada neraka jahanam terlebih dahulu. Ni hak riak. Haram ijma' ulama. Tapi kok zahir ta'ah. Ni. Kok batin riak. Tu bukan buat baik. Tu bukan buat baik. Sebenarnya tapi kalau kita sebut buat baik lah. Orang buat ibadat, buat baiklah kitanya. Kita pula memanglah kena zon baik kepada seseorang. Zannu bil mu'minina hasanang tu. Kena zon dengan mukmin dengan zon yang baik. Jangan kita main duk tomoh pula. Dia ni kuat-kuat aman ni. Dia kedok ni. Riak ke ikhlas ke riak. Jangan duk zon sangka buruk seumpama tu, kena zon yang baik. Mana kalau kita ke dia ni buat baik, dia orang yang muhsin, orang yang melakukan kebaikan. Ni muhsin dia ni, orang yang buat baik. Tu kita. Tapi muhsin yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengetahui, kita tak tahulah tu. Cuma kita ni ikhlas tu ikhlas lah. Ikhlas tu ikhlas. Tapi kadang-kadang ikhlas kita ni capu lah. Hak capu. Kerana Allah tu kerana Allah, tapi kerana orang dia juga. Kerana dunia, kerana harta, kerana duit, kerana pujian, ada juga. Orang kata capu. Maknanya bukti capu tak sama depan orang dengan belakang orang. Capu tu. Mana? Kalau dia solid 100%, dia sama aja. Depan, belakang sama aja. Guna kita. Sama dak depan dengan belakang. Orang tengok dengan orang tak tengok sama dak amal kita. Contoh. Kalau kita berjemaah ramai-ramai tarawih, memang cukup 20. Tapi kalau kita buat seorang rumah, lagi lebih laginya. Lebih kat mana? Bukan lebih daripada bilangan 20. Kalau orang buat jemaah 20 tu tak jadi qiyamul lail. Kita buat tengah malam selepas dia tidur tarawih kita.
Tarawih itulah juga menjadi qiyamul lail. Hak tu lebih daripada hak tarawih saja. Mana kalau seorang kita boleh buat lebih daripada hak ramai-ramai. Buat dulu separuh sebelum tidur, kemudian bangun awal sikit, sambung. Jadi hak sambung tu tarawih pun ya, qiyamul lail tahajud pun ya. Mana lebih? Jadi mana kalau kita seorang kita boleh buat lebih nak banding dengan kita berjemaah ramai-ramai. Ini baru solid. Tapi kalau kata buat masing-masing warna 20, tak berapa gagah. Apa gagahnya? Sebab kalau kita orang tua, buat seorang lah kita gagah. Sebab kita boleh berhenti. Kita rasa tak berapa gagah dah kita berhenti. Tapi kalau kita berjemaah, hak pun kena buat juga. Ada orang sebenarnya kalau buat berjemaah. Tapi kalau buat sendiri, lega. Buat dulu 4 rakaat ke 8 rakaat ke, berhenti dulu sekejap. Berhenti dulu sekejap, berehat dulu, minum air dulu ke biar jadi tenang. Lepas tu sambung pula. Tak cekak dah. Ngaji Quran dulu sekejap. Tak cekak dah nak bangun-bangun. Main sunat, main duduk pun dah apa. Tapi nak main berdiri lah. Baca Quran dulu ke. Kalau kita main seorang, lagilah boleh buat sempurna. Nak banding dengan berjemaah. Tambahan pula kalau orang perempuan, memang afdal gitu. Orang perempuan ni. Tapi kalau orang perempuan, terawih ke habislah. Kawasan orang lelaki rapah dia separuh. Tabir sampai kena esok, kena alih nak tabir. Berapa? Dok muak orang perempuan. Siapa tu rapat tangga dia kata. Kena alih tabir orang lelaki. Ambil kawasan lelaki orang perempuan ni. Cuma nak tanya, makna kita kalau depan orang dengan belakang sama ke tak? Tak sama, makna tak solid, tak 100%. Makna kita jadi semangat kerana orang. Tapi kita main tarawih bukan kerana orang. Kita main tarawih kerana Allah. Tapi dia ada penambah semangat. Ni saing pun ada ni, kawan kita ada ni. Jadi tambah semangat. Mana kalau tak ada orang, mungkin semangat 80% je. 80% ni tak apa nak cukup lah ni. Akhirnya tambah 20%, barulah. Capu tu kerana yang lain. Abang apa ni? Ikhlas yang tidak 100%. Macam mana hukum dia? Macam mana hukum? Ikhlas tidak 100%. Macam mana? 80% je kerana Allah, 20% kerana orang lain. Kerana orang tengok, kerana orang puji, kerana orang macam-macam. Kerana dunia 20%. Kerana Allah 80%, maknanya lebih kerana Allah. Kerana Allah 80%. Kerana lain tu jadi kuat kita nak buat ibadat. Tapi bukan 100% kerana Allah. Mana? Macam mana kedudukan amal seumpama tu? Sebab hati kita ni kalau kata kita ikhlas 100%, alhamdulillah lah. Tapi nak duduk 1% sokmo tu. Nak duduk 1% sokmo tu. Dia tu naik tu. Dia punya kekuatan hati kita tu. Cuma nak tanya, kalaulah ikhlas kerana Allah, lebih kerana Allah, tapi tidak 100%. Macam mana ibadah kita tu? Macam mana? Macam mana? Saya tak biasa tanya. Hari ni nak terah tanya sekali. Sebab apa nak terah tanya? Sebab dalam kitab Faridatul Faraid kita baru je. Bukan baru ni sebuah masa ni. Baru ni sebuah muka surat. Sekarang kita muka surat 4. Tak ingat muka surat 3 dulu. Baru ni sebuah muka surat. Tarikh tu bila dah ingat dah lah. Kita muka surat 4. Hak muka surat 3 sebelah tu je. Hak di luar, bukan di dalam tu, nota kaki di luar tu. Hak baris yang ketiga daripada atas tu. Tak tanda hak tu. Dia hak ni payah nak jumpa dalam kitab ni poin besar ni.
Tak ada buat tanda sikit abu. Hak yang ketiga daripada atas tu hak nota kaki, hak di luar bukan di dalam kitab Faridatul Faraid. Hak qauluhu menunaikan ibadah dengan ikhlas. Tu. Itu salah satu dari 4 tanda orang beragama yang sebenar. Kan tanda orang beragama semua ada 4 kan. Yang pertama i'tiqad yang sebenar, i'tiqad ahli-sunnah wal jamaah. Yang keempat menunaikan ibadah dengan ikhlas. Situ dicerita panjang dah. Ke tak hari lagi masa tu? Bulan 12 tahun lepas. Bulan 12 2017. Dah baru lagi. Baru berapa bulan? 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan baru. Dah pas tahun lagi. Baru lagi lah tu. Saya ingat saya ada hari tu. Ni ambil molek ni. Sebab payah nak jumpa dalam kitab ni. Hak jenis campur payah nak jumpa dalam kitab. Dalam kitab Bidayatus Salikin, kitab mana kalau ada pun hak bicara ni. Tapi nak jumpa payah lah. Lepas tu saya beritahu itu supaya tanda molek. Hak bercampur, niat yang bercampur. Menunaikan ibadah dengan ikhlas. Artinya mengerjakan dia akan ibadah serta ikhlas niat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mana apa ikhlas ni? Ikhlas licin, suci, bersih daripada campuran. Dengan bahawa tiada disekutukan pada ibadah itu akan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan duk sekutu. Jangan mensyirikkan Allah dalam ibadah. Jangan mensyirik mana? Jangan mensyirik jahli nah. Kalau dia ibadah kerana yang lain itu syirik. Bukan syirik jadi syirik khafi. Maknanya jangan melakukan kesyirikan syirik khafi. Riak tu syirik khafi. Dalam ibadah jangan ada syirik. Bukan syirik jali, hak ibadat sembah makhluk tu, tu kafir. Ini jangan disekutukan pada ibadah, jangan syirik khafi dalam ibadah. Firman Allah Taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kita bagi terjemahan ayat ni. Sesiapa yang berharap berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah beramal dengan amal yang soleh dan jangan menyekutu dengan ibadah akan Tuhannya akan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak sini. Dan telah ikhtilaf ulama. Ni telah ikhtilaf ulama pada orang yang beramal yang menyengetui pada amalnya bagi Allah akan pekerjaan dunia. Disekutu. Atau halangannya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutu dalam ibadah. Kalau orang menyekutu macam mana? Menyekutu pada amal bagi Allah Taala, menyekutu akan pekerjaan dunia. Pekerjaan dunia ni umumlah. Kerjaan dunia ni kerana nak pujian, kerana nak pakat, kerana nak gaji, kerana nak allowance, kerana nak imbuhan. Itu dunia belaka tu. Kerana dia panggil apa? Dunia. Jadi dunia ni umum. Mana dia menyengutu akan amal dia tu dengan akan pekerjaan dunia. Maka memilih Ibnu Abdus Salam dan lainnya bahawasanya tiada pahala baginya sekali-kali. Tak ada pahala sikit habuk. Ada sikit je kerana dunia, tak ada pahala terus. Dan memilih Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah, ini pandangan muktamad, bahawasanya dengan iktibar sebab yang membangkitkan kepada amal, sebab yang membangkitkan, ba'is dia panggil, pendorong sebab yang membangkitkan kepada amal itu, yang mendorong amal
Ba'is yang berdorong pada amal ni mana kuat? Kerana Allah ke kerana dunia? Mana kuat antara kerana Allah kerana dunia? Maka jika adalah yang terlebih banyaknya pekerjaan agama, maka dapat baginya pahala dengan qadanya. Mana apa ni yang membangkitkan dia pada amal adalah pekerjaan agama kerana Allah, maka boleh pahala qada dia. Kalau kata kerana Allah 90%, qadanya pahala 90%. 10% lagi tu kerana dunia, tak ada pahala. Kerana Allah 80%, 80% lah ikut qada lah. Hak 20% tu ada pahala. Lebih tu. Ni tak ada 20% pun. Qada. Kerana agama tu banyak mana? Tapi memanglah kerana agama. Kerana Allah lebih besar. Boleh pahala qada tu. 90% ke 80%. Tapi kalau kerana Allah 100%, tak ada masalah, tak ada benda dalam ceritanya. Hak ni hak capu. Hak menyengutui ni. Amal dia akan pekerjaan dunia. Apa dia? Nak orang puji. Tapi berkata je. Nak seorang kata, bagus mak haji. Sebulan Ramadan tak pernah mih pun. Kalau agak orang lain, kadang ada, kadang tak ada. Kalau ada seumur pun, kadang-kadang 8, kadang-kadang 20. Kalau mak haji, kok mana pun 20 seumur. Apa? Mari di hati tujuan waktu. Biar nak cukup tiap-tiap malam, biar dapat pujian tu. Tapi sebenarnya bukan kerana waktu. Kuatnya kerana Allah. Kalau semata-mata nak puji orang, tak lelah pergi sejid nak puji orang. Tapi waktu jadi ada juga kerana tu. Capur panggil apa? Menyengutui. Kalau pandangan Ibnu Abdul Salam, licin terus, tak ada pahala. Puluh peratus je kerana dunia pujian orang. Tak ada lah. Tapi pandangan Muhammad, pandangan Al-Ghazali. Tengok kepada sebab yang membangkitkan tu kepada amal. Kalau lebih kepada kerana Allah, maka dapat baginya pahala dengan qadanya, qada lebih tu. Tengoklah 90% ke 80% ke 70% ke. Atau ada yang terlebih banyak tu pekerjaan dunia. Lebih banyak tu pekerjaan dunia, maka tiada pahala baginya, bahkan berdosa, balasannya neraka. Mana apa? Kerana dunia 60%, kerana Allah 40% je. Kerana dunia 60%, kerana Allah 40%. Hak ni tiada pahala baginya, bahkan berdosa, neraka kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selaginya, dan jika bersamaan keduanya, nescaya gugur keduanya, pahala pun tak ada, dosa pun tak ada. 50 kerana Allah, 50 riak kerana dunia. Maka hak 50 kerana Allah ni, dia menghapuskan dosa. Hak 50% kerana riak. Al-hasanat yuzhibna sayyi'ah. Al-hasanat yuzhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan dia menghapuskan kejahatan-kejahatan. Jadi kebaikan dia ni ikhlas 50%, menghapuskan dosa riak 50%, tapi pahala tak ada adalah, sebab pahala tu hanya mengkifaratkan dosa riak 50%. Tak ada pahala, kosong. Tapi tak berdosa lah, tapi tak ada pahala. Tak ada pahala. Kalau bersamaan. Hak ni hak pandangan yang muktamad. Pandangan Ibnu Abdul Salam, capu sikit je pakai tak ada pahala tu. Beratlah tu. Hak pandangan tapi ni bukan muktamad lah. Hak paling ringan. Dan kalam Ibnu Hajar kita Hasyaidah cenderung kepada dapat pahala dengan qadar qasak mutlaqan. Qadar qasak dia je. Qasak dia tujuan dia. Mutlaqan yang mana mutlaqan ni? Mutlaqan ni bahasa Arab, bukan bahasa Melayu ni. Mutlaqan kalau kita gak semata-mata. Apa makna semata-mata? Sama ada kerana Allah lebih banyak daripada kerana dunia, sama ada lebih banyak kerana dunia daripada kerana Allah, sama ada bersamaan, dia akan dapat pahala ikut qada dia. Okeylah. Kalau katakan Allah 80%, pahala 80%. Kerana Allah sama 50-50, boleh pahala 50%.
Kerana dunia 60%, kerana Allah 40. Pandangan Ghazali nya tak ada dah, tak ada pahala dah. Berdosa dah, neraka dah tu. Pandangan Ibn Hajar kata boleh pahala juga qada 60. Qada 40 tu. Qada 40. Boleh pahala juga. Jadi boleh pahala dengan qada kosak dia tu. Qada kosak kerana Allah banyak mana? Tak kira lah. Sama pun boleh 50% pahala. Kerana Allah 40%, jadi sebenarnya lebih kepada dunia, boleh pahala 40%. Mutlaqah tak kira. Kerana Allah tu lebih ke sama ke ataupun kerana dunia tu lebih. Dalilnya kerana firman Allah Taala, faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Sebesar zarah pun akan dapat diperlihatkan. Tu akan perlihatkan. Jadi kerana Allah sikit pun bolehlah, kerana Allah sikit tu. Tu pandangan Ibn Hajar. Tapi pandangan utama pandangan Ghazali. Sebab hati kita ni dia tak tetap. Time 100% tu 100%. Tapi sampai masanya oleh kerana Allah, tiba-tiba pujian mari. Mula-mulanya pujian alhamdulillah tu semua datang daripada Allah mula-mula. Tapi kalau pujian tu mari tu ujian pula. Jadi kita pun terpengaruh dengan pujian. Timbullah pula amal kita kerana pujian. Tapi bukan kerana pujian semata-mata. Kita buat amal lama dah, tak nanti orang puji. Tapi bila orang puji ni, jadi hati jadi kosak jadi ada dah kerana puji. Kalau malah sikit-sikit pun teringat orang puji aku ni. Kalau dak buat kan, ada orang dak puji pula kan. Ada capur dah tu. Tu ujian lah tu. Adalah 10%, 20% kerana pujian. Mana tak ada pahala qada tu. Tapi ada pahala lagi, dia panggil ikhlas lagi. Qada-qada dia. Tu pujian. Sama juga. Mana kau dapat kesenangan dunia, kau senang hidup atas dunia. Dia lama-lama. Mula-mula okeylah kerana Allah. Mari duit, lama-lama. Dapat raya ni senang kau ni misalnya. Jadi hati pun dia ada tu. Dia tergoda dah dengan duit, dengan dunia. Ni ujian sampai ke mati ni. Ujian hati ni sampai ke mati. Hak zahir pekoh. Dah kita semayang comel sama-sama, dah tak gerak, dah tak degih dah. Kalau kita ngaji Quran, comel bacaan, comel dah tak berubah-ubah dah. Hak zahir. Dah kita semayang pandaikan dengan ilmu, memang semayang tu tak akan berubah. Kita buat tiap-tiap perbuatan semayang kita ni ilmu, ni pun ilmu, tak berubah dah. Ngaji Quran dengan ilmu, baca comel sama-sama, tak berubah dah. Hak zahir, hak hati. Lillahi ta'ala. Tapi mari hak lain, mari pujian, mari dunia, mari pujian, mari harta benda, mari apa semua tu. Dia boleh kesam mata tu. Marilah di hati kerana selain daripada Allah. Tapi kita mana kita biarkan lama-lama kau lebih. Sebab kerana Allah pahala tak nampak, kerana pujian nampak, kerana duit nampak. Akhir duit kau lama, kau banyak, akhirnya kau banyak kerana duit. Kau meningkat. Akhirnya 50 kerana Allah 50, kerana dunia 50. Tak ada pahala. Tak ada bekalan akhirat lah kitanya. Dah duduk berhenti setakat tu. Naik pula 60% kerana dunia. Neraka lah jawapan dia. Ni hati pada hati. Bukan hak zahir. Zahir istiqamah, ada masalah. Kalau kata tutup aurah, istiqamah. Dan tutup aurah dah. Nak buka pun malu kat orang dah. Takkan masa muda tutup aurah tua pergi buka kepala mongeng pula. Tak nak sabar. Masa muda tutup, masa tua pergi buka. Hak tu boleh istiqamah. Hak ketaatan zahir boleh istiqamah. Ketaatan hati. Kadang-kadang kita nak menunjuk dengan ilmu kita, nak menunjuk dengan amal kita. Kalau kita cakap gapo-gapo pun nak biar orang kata kita ni orang pandai. Dia boleh tu. Nak menunjuk-nunjuk biar orang kata kita pandai. Oh, lu ni jak belajar, cakap pun pandai, bab buku akal.
Dia cakapkan nak suruh kata gitu, kita tak boleh nak kata kat orang pula. Bila ni dia ajak ngaji agama cerita bab hukum nak riak macam kita tamah kat orang. Dia bila dia geti, dia suka, dia minat akan keluar mulut. Man ahabba syai'an aksara zikra. Tu pepatah mengatakan, kalau kita kasih tu benda keluar mulut semua, lagi tau. Kita kasih pada ilmu, keluar mulut kita ilmu lah. Kita kasih pada amal, keluar mulut kita amal. Hak keluar mulut tu hak latih perut kita. Hak kita berahi. Ke mana? Orang berahi bola, mulut dia cakap bola je. Orang berahi ngai, mulut dia cakap ngai je. Ke mana? Gitulah juga. Dia suka pada ilmu, memang dia akan cakap. Bukan nak menunjuk. Dia suka pada ilmu. Dia nak kata pula orang gitu. Cuma kita ni, boleh cakap biar pandang sikit. Biar orang kata, aku pandang, tidak panggil riak. Tanda molek tu, hak kitab Faridatul Faraid. Hak menyengutui pada niat kita tu. Kerana Allah kata, kerana Allah sebahagian, kerana pekerjaan dunia sebahagian. Di pandangan muktamad, pandangan Imam Ghazali. Tapi gitulah, nisbah orang awam ni gitu. Mana kalau duit ada, semangat sikit. Kalau duit tak ada, dah macam gaji-gaji elang-elang sama lah. Bertugas. Gaji elang ikut jadual semua. Sebab masa elang tak masuk, gaji tak masuk. Gua ni lemah semangat. Dah, gaji tak masuk, elang tak masuk. Tekan ni kad di bank nampak dak gerak-gerak, tak masuk lagi. Tekan ni kad ATM di bank tak masuk lagi. Ni lemah semangat nak bertugas. Tapi bukan kerana itu juga, mungkin kerana ni nak belanja, ni nak apa. Dia bertugas tu kerana Allah. Tapi hak gaji elang tu, tu jaga niat masing-masing lah. Jaga niat masing-masing. Kan kau semua ada elang belaka kan. Orang mengajar ke, tok imam ke, tok bila ke, apa semua ada elang belaka. Kerja fardu kifayah, pengurusan jenazah, ada gaji, ada duit belaka learning. Kan duit belaka kan, mandi jenazah pun duit. Padahal tu semua kerja ibadat belaka tu fardu kifayah, bukan kerja sunat. Fardu kifayah bukan kerja sunat belaka tu. Tapi kena duit. Sebab apa kena duit? Dah iyalah dia mari jauh, masa dia. Lepas tu dia macam mana tu? Dia mandikan jenazah kerana fardu kifayah ke kerana duit? Dia kena jagalah niat dia. Dia kerana Allah. Orang beri duit, semangat sikit. Kalau orang tak beri duit ni, lemah sikit semangat. Jadi yang mendorong di semua jenazah tu, kerana Allah banyak mana? 80%. Kerana duit 20%. Maka, ni boleh pahala 80%. Hak 20% tu tak adalah pahala sebab bukan kerana Allah, kerana duit. Gitu je lah. Ni kita jangan doa mudah-mudah bab hati orang ni. Ada orang dia kata saya akan pergi berjemaah di tempat yang imamnya tidak makan gaji, tidak makan elang. Dia kata gitu. Kalau tu imam tempat tu makan gaji ke makan elang ke, saya tidak akan berjemaah di belakang dia. Sebab apa? Tak ikhlas. Dia buat gitu kat orang. Ni ada orang faham gitu. Dia faham gitu. Dia akan pergi pilih tempat yang tak ada gaji, tak ada elang. Kalau nak pilih tempat tak ada gaji, tak ada elang, hak jemaah selain di Jumaat bolehlah cari. Jemaah selain Jumaat. Jemaah surah-surah tu tak ada elang tu. Tu imam surah-surah tu kan, tu tak ada elang. Tapi kalau berjemaah Jumaat, berjemaah Jumaat, semua tu imam Jumaat, tu imam bergaji berelang belaka masjid kan. Lepas tu tak Jumaat kita ni. Ini ada orang dia buat alasan, bapa tak Jumaat, tu imam bergaji tidak ikhlas. Allah. Senang dibubur. Dia mengajar di madrasah. Mengajar di madrasah. Lepas tu madrasah bagi elang. Dia bagi apa? Tak ngaji fardu ain.
Dia mengajar di madrasah. Madrasah pun bagi allowance. Dia berhenti mengajar. Sebab apa? Sebab madrasah bagi allowance. Tak ikhlas dia kata. Dia berhenti mengajar. Tak mengajar. Dia mengajar madrasah. Asalnya madrasah bagi allowance kehidupan dia. Berhenti. Sebab tak ikhlas mengajar kerana ada allowance. Lama kita tengok dia ikut grup semai jenazah. Jenazah situ, jenazah sini, ada grup dia. Lepas tu ada orang duit ke tak? Habis duit. Lepas tu apa dia pergi? Ni orang panggil ni tak faham. Hari tu dia berhenti mengajar madrasah kerana madrasah bagi allowance. Kemudian buat kerja sendiri, buat kerja ngereng lah. Lama-lama dah masuk kor ekak ni kau dah orang. Akhirnya ada jenazah dia masuk grup. Jenazah 3-4 tempat sehari-hari. Aku duit ke tak? Aku duit. Berapa pergi jenazah? Ni tak faham. Dia tak faham. Jadi masa beri allowance, dia mengajar tak mengajar sebab allowance. Dia mengajar, kemudian pihak surau bagi sagu hati. Dia mengajar surau bagi sagu hati. Lepas tu dia kata, tak apalah haji bagi sagu hati. Tapi kalau ustaz tu, kalau haji bagi sagu hati, dia marah dia tu. Saing dia ustaz tu. Dia ustaz lain, ni kawan dia ustaz juga. Jadi pihak surau bagi sagu hati kepada ustaz yang kedua ni. Ustaz yang kedua ni kata, kalau ustaz satu lagi tu kalau bagi allowance dia marah, bagi sagu hati. Tak ikhlas dia kata. Lepas tu pengurus suara ni kata, saya bagi ke dia, mulai-mulai ada dia ambil. Pulak ni pula kata. Kawan ni. Pulak. Hari tu dia kata tak boleh. Mengajar jangan ambil sagu hati. Dia kawan dia ni. Mengajar jangan ambil sagu hati. Jadi kawan ni, gitu lah. Baru beri, saya ambil ni. Tapi kalau kawan dia ustaz tu, kalau beri sagu hati, dia marah. Tak marah, tak ikhlas ambil sagu hati. Saya beri molek-molek ada dia ambil. Musik suka tu kata. Ni orang panggil apa ni? Tak reti orang panggil. Tak reti. Sagu hati tu kehidupan. Sebagaimana Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu, lepas menjadi khalifah, esok kan bawa kain baju nak pergi menega. Nak pergi menega. Dah, Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu ada anak bini. Sayyidina Umar pun tengok dah jadi khalifah kan. Nak buat menega, nak kerja buat gini. Sayyidina Umar pun suruh balik, patut ambil daripada duit Baitul Mal. Tu sagu hati orang panggil. Lepas tu macam mana tu menjadi khalifah tu? Kerana nak sagu hati ke? Jangan duk kata. Itu kehidupan. Memang dia kena ada gaji, ada allowance. Jadi khalifah, jadi pemimpin kena ada gaji allowance sebab nak tupu kepada kerja dia tu. Kalau main duk pagi-pagi game nega, berarti dia khalifah ke mana? Mana khalifah? Pergi kat pasar tengah jual. Dah. Kata kita kena faham. Orang jadi apa pun memang dia kena ada duit. Jadi ukir ayat pun ada duit. Kita ni faham. Nak duit belaka dia kata. Nak duit belaka. Hak ukir ayat tu nak duit belaka. Memang nak duit. Semua nak duit. Nak buat kerja baik pun nak duit. Nak buat kerja jahat pun nak duit. Ke mana? Nak buat kerja baik, nak buat majlis surah, nak duit. Orang nak buat tempat maksiat, nak duit. Memang nak duit. Dia kata, orang yang jadi wakil ayat tu, nak duit belaka. Dia agak senang. Kita parti gerakan, dia kata. Parti gerakan ke mana pula? Terengganu tak ada parti gerakan. Tak gerak tak boleh makan. Gerak pun boleh makan. Waktu senang je, kata dia. Nak duit. Yelah, nak duit belaka. Nak kepada jalan agama pun nak duit, sebalik pun nak duit. Lepas tu macam mana dia? Kerana agama, kerana dunia, itu hati masing-masing. Yang penting kitanya jalan di betul ke tak? Jalan di betul ke tak? Itu penting. Kita pakai jalan je, jalan di betul. Niat dia betul ke tak? Dia dengan Tuhan. Niat dia dengan Tuhan. Kita jalan betul je. Jangan letak supaya gitu. Supaya, memanglah supaya je. Kalau zaman itulah, zaman ni
bah mana zaman itu bah merah. Zaman itu kan bah Cina tu bah merah kat kandung ni. Nah, zaman ni bah macam-macam tau. Tanya tengok dah bah ke apa. Ni bah keranda pun ada ni. Kat kandung kita ni bah keranda orang kira. Memang supaya je lah bah warna merah belaka. Supaya je bah. Tapi nak pergi mana? Nak pergi Jertih. Lepas tu naik bah mana? Supaya. Tak boleh. Kena tengok. Supaya sampai dengung jawapan dia. Bah merah tu dengung ada. Kalau berang ada. Main duk supaya. Nak pergi mana? Saya nak pergi Jertih. Pilih molek depan tu. Jangan main duk supaya gitu. Hak mana tulis Jertih. Kan ayat Jertih. Jangan main duk supaya gitu. Yang kita duk tomoh-tomoh. Imam Elang, bila Elang punya bahasa tu. Kalau tak ada Elang tak bertugas. Dia kata ada Elang, dia tak bertugas. Bukan kerana dia nak Elang, kerana dia ada keluarga. Bila Elang tak ada yang boleh tak ada yang boleh menampung sebahagian dari kehidupan keluarga dia kena banyak kerja. Bila dia kena banyak kerja kat luar, dia tak sempat nak balik kepada masjid untuk untuk jadi imam. Tapi bila dibagi Elang, maknanya dia buat kerja juga. Sebab Elang bukan gaji Elang. Dia buat kerja pun, mana dia boleh tinggal kerja. Tahun ni, dia gitu pergi masjid, tugas dulu. Tinggal kerja kurang pendapatan tak? Pendapatan sudah ditampung dengan Elang. Tu je tujuannya. Untuk meringankan. Supaya, bila ringan sikit, untuk cari nafkah keluarga, dia boleh tupu kepada tugas imam, dia tupu dia tugas Bilal. Lepas tu ikhlas kedua hati. Hati baik ikhlas tetap kena jaga. Sebab bukan kerana duit semata-mata yang dipanggil kerana dunia. Kerana dunia ni bukan duit semata-mata. Hak besar kerana dunia adalah pujian, pangkat. Itu lebih besar daripada duit. Orang sanggup habis duit. Kerana apa? Kerana nak pujian manusia. Faham tak? Orang sanggup habis duit kerana nak pujian manusia. Dia derma. Allah dia duit banyaknya, dia derma ribu-ribu Sanggup dia habis duit. Kenapa? Kadang-kadang kenapa? Kerana nak dapat pujian. Tengok. Mana mahal duit dengan pujian? Mahal pujian. Bukan kerana duit semata-mata menyebabkan terhakis ikhlas kerana Allah. Banyak lagi sebab-sebab yang lain. Kalau kita katalah Tok Imam surau, Tok Bila surau, ini tidak ada sagu hati, tak ada Elang. Adakah semestinya dia ikhlas? Atau atas hati masing-masing? Atas hati masing-masing. Kadang-kadang sebab apa ni jadi Bilal? Biar dia je bangsa semua, biar kata dia je nak jaga surau. Tu kalau dia niat gitu, mana? Lucu juga ikhlas dia. Tok Imam, kenapa dia Tok Imam? Sebab Tok Imam ni pangkat, faham tak? Pangkat, kedudukan. Tak ada Tok Imam ni kedudukan. Ke ingat Tok Imam ni barang? Ajin dia Tok Imam? Ajin tak? Naik dia Tok Imam. Tok Imam berasa mana? Orang ikut kita belaka. Kita buat cepat, orang ikut. Kita buat lambat, orang ikut. Kita tak ikut rakaat, beri salam, orang ikut. Kita tambah rakaat kelima, orang ikut. Tengok tu. Main Tok Imam. Lebih Tok Imam jangan main. Mana apa? Kemegahan. Mana kemegahan tu dipanggil dunia? Sebab terkadang hilang ikhlas. Kenapa? Kerana kemegahan. Ada juga Tok Imam surau je. Kalau surau tak ada Elang ni, kita tolak orang lain lah. Dok, berebu. Dia tengok je Tok Imam seorang lagi tukar motor. Dia suruh Tok Bila komak lalu. Sebab apa? Sebab orang Tok Imam tu naik, kuat Tok Imam tu daripada dia. Tak boleh dia Tok Imam dia. Suka mak lalu. Sebab apa? Tukar motor. Komak. Dia nak naik dia Tok Imam. Dah gapo dia boleh? Bukan ada Elang. Gapo dia boleh nak berebut dengan Tok Imam soal lagi tu buat apa? Siapa tanya sebab apa? Sebab tu, tu Tok Imam tu siapa tu? Nanti dulu, biar dia Tok Imam. Kita bukan ada Elang pun. Kenapa kita nak berebut dengan Tok Imam tu? Dia pun tak ada Elang, kita pun tak ada Elang. Kenapa nak berebut? Kemegahan. Kemegahan. Lepas tu kita jangan nampak semata-mata duit je. Tapi orang ni betul benar tak tahulah. Tapi orang tak cakap gitu. Dia Tok Imam.
Timang tak gaji tak timang surau lah. Kenapa jadi tu imam? Saya tak suka di makmum. Saya suka di imam. Sebab kalau saya di makmum, orang tungging punggung saya. Kalau saya jadi imam, orang tak boleh tungging punggung saya. Tapi dia cakap serius, bukan cakap gurau. Kata dia ni warna pulak. Faham tak? Kalau kita jadi imam, kita duduk depan sekali. Masa rokok, masa sujud, kita tungging punggung kat orang. Faham tak? Hak paling kuat kena tungging punggung, hak duduk soh belakang. Tu parut tu, duduk soh belakang tu. Habis orang tungging punggung dia. Duduk soh belakang. Dia boleh cakap gitu. Kalau kita tak cakap macam tu. Nak kata gurau macam tak gurau. Saya tak suka di makmum. Jadi makmum, tik imam tungging punggung pada saya, dia kata. Saya nak jadi tik imam sebab saya boleh tungging punggung orang lain. Orang lain tak boleh tungging punggung saya. Kata benda nyakit. Dia memang satu kemegahan, satu kebanggaan jadi imam ni. Lepas tu kita jangan duk kira lah. Kita kira hati kita masing-masing. Ikhlas ke tak ikhlas kita dalam ketaatan yang kita lakukan. Ikhlas. Tapi ikhlas pun dia jadi tak sama hati. 100% kerana Allah, 90%, 80%. Balik pada pandangan Imam Ghazali tu. Tapi kena jagalah. Kena jaga. Lama-lama pahala dengan dunia, hak nampak dunia, pahala tak nampak. Lama-lama lebih dunia daripada pahala daripada akhirat. Habis lah. Baru semuka surat kita tak ingat dah dalam kitab Faridatul Faraid. Kerana kata-kata ni tak pernah tanya pun. Ni nak tanya ni sebab hak sebelah aje. Surat 3. Tanda molek kata. Lepas tu kita kira kita lah pula. Kira kita. Kalau kita buat amal ibadat ikhlas, muhsin lah. Orang yang buat baik. Orang yang buat baik. Yang sebenar-benar. Tapi 100% tak 100% itu bergantung kepada hati masing-masing. Iaitu beribadah kita akan Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan, beribadah kita akan Allah. Padahal seolah-olah kita melihat akan dia, melihat akan Allah dengan basirah. Ini maqam musyahadah. Seolah-olah, padahal seolah-olah kita melihat akan dia akan Allah. Ini dipanggil maqam ihsan. Jadi ihsannya, apabila Jibril AS tanya Nabi berkaitan dengan ihsan, akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, cerita akan daku apa di ihsan. Nabi pun jawab, anta budallah, bahawa engkau beribadah akan Allah. Itu ihsan. Berbuat baik dengan bahawa ikhlas oleh seorang kepada segala taat, itu makna ihsan. Hak takrif ihsan pula, ni takrif dia, beribadah engkau akan Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan. Ka'annaka tarahu, Nabi kata, seolah-olah engkau melihat akan dia, melihat akan Allah. Ini maqam ihsan, maqam musyahadah, maqam ahli syuhud. Siapa ni? Maqam aulia. Ni saya biasa sebut semua ketika bicara bab qada dan qadar terdahulu. Qadar dan qada terdahulu, pegangan kita macam mana, iman kita macam mana. Iman kita adalah mengaku putus di hati, percaya sepenuhnya di hati. Itu iman dengan qadar dan qada. Kemudian syuhud di hati, itu adalah maqam ihsan. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah, melihat dengan basirah, dengan mata hati. Siapa ni? Maqam aulia. Bukan melihat Allah dengan basar. Melihat Allah dengan basar hanya berlaku pada Nabi SAW pada malam Isra' dan Mi'raj juga. Selain Nabi kita, Jibril AS tidak pernah melihat zat Allah. Nabi Musa AS, kalimullah, bercakap dengan Allah. Tapi melihat Allah? Tidak.
Yang dapat melihat Allah atas dunia hanyalah Nabi SAW. Sesiapa yang mendakwa dia melihat Allah atas dunia ni sebelum daripada mati, melihat dengan basar, dengan mata lendek, bukan kata berdosa, haram, kafir orang ni, wa'liyazabillah. Oh, saning tadi saya nak bagi sejik tadi, selisih dengan Allah. Nampak Allah, putih molek Allah, kilat besar Allah. Kafir. Sebab apa ni? Mana mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith? Kalau putih, makhluk. Kilat, makhluk. Besar, makhluk. Betul? Akidah kita dah kan? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Oh, dia kata nampak Tuhan, putih, kilat, besar molek. Dia dakwa, cakap dakwa seumpama tu murtad dia. Bukan kata haram dosa saja dak. Sebab yang melihat Allah dengan basar, dengan mata lendek atas dunia hanya Nabi SAW jua. Kemudian ahli syurga barulah dapat melihat Allah dengan basar, dengan mata lendek. Ahli syurga dapat melihat Allah dengan basar, dengan mata lendek. Sebesar-besar nikmat di dalam syurga, melihat Allah dengan basar, dengan mata lendek. Yang atas dunia hanya berlaku pada Nabi SAW. Hak ni melihat dengan basirah, dengan mata hati. Ini maqam syuhud, maqam awliya. Iman hanya mengaku putus di hati. Syuhud di hati, basirah, itu maqam ihsan. Siapa yang capai maqam ihsan ni? Orang yang ihsan dia comel. Antakbudallah, bahawa engkau beribadah akan Allah tu, beribadah sempurna zahir batin, wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat, bertahun-tahun, berbola-bola tahun beribadah kepada Allah. Kalau semai sunat kau ratus-ratus rakaat, ni beribadah kepada Allah ni. Main sunat ratus-ratus rakaat, bukan rawatib tu. Hak tunjang-tunjang je. Kalau mengaji Quran sehari 2 hari khatam sekali, sehari 2 hari khatam sekali, bukan setahun 2 amal gini ni, belah-belah tahun. Akhirnya dalam dia suci, akhirnya naik makam syuhud, melihat Allah dengan basirah. Ni hak makam musyahadah dipanggil, beribadah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Barulah turun pula kepada fa illam takun tarahu fa innahu yara. Dan jika maka apabila engkau tidak melihat Allah dengan basirah, engkau memperingatkan diri engkau bahawa Allah sentiasa melihat apa yang engkau kerjakan. Kita memperingatkan diri kita bahawa Allah melihat kita zahir dan batin. Tak seduk pura-pura buat ibadat lah. Allah tengok zahir dan batin. Itu dia panggil maqam muraqabah. Kita memperingatkan diri kitanya, Allah melihat ibadat kita zahir dan batin. Hak ni pun kadang-kadang tak ada nak siapa hak ni. Hak maqam muraqabah. Kita memperingatkan diri kita, Allah sentiasa melihat kita zahir dan batin. Kita menjaga amal zahir kita, orang ada orang tak ada sama saja. Hak besar lagi kita jaga hak batin kita, sebab Allah mengetahui hak batin kita sebagaimana Allah mengetahui hak zahir. Ini maqam dipanggil maqam muraqabah. Maka tiada patut bahawa berpaling kita kepada yang lain dengan batin atau zahir, padahal mengetahui kita bahawa Allah melihat akan ke hati. Dia panggil maqam muraqabah. Allah melihat kita, tiba-tiba tak patutlah kitanya nak berpaling kepada yang lain daripada Allah. Wa amal ibadat, hatinya berpaling kepada yang lain daripada Allah, berpaling pada dunia. Tak patut. Sebab apa? Allah melihat kita. Allah melihat kita zahir dan batin. Maka tak patutlah kita berpaling kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.